واجعله لنا هجتين يا رب العالمين وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. على رسول الله وعلى آله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada halaman 38 dan kita berada pada episod yang ke-129 untuk sama-sama kita menyambung kepada blok yang ketiga, satu ayat sahaja. Masih lagi kita bercakap tentang perundangan keluarga Islam di dalam Al-Quran seawal daripada ayat 221 dan insya-Allah pada halaman yang akan datang ianya berakhir dan akan disambung dengan topik seterusnya untuk menceritakan bahawa juz yang kedua adalah sistem-sistem perundangan dalam Islam. Seawal kiblat bercakap tentang qisas, tentang puasa, bercakap tentang pelbagai perkara dan kali ini beberapa hari ini kita berbincang tentang perundangan Quran bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Macam mana undang-undang ni? Ya. Undang-undang macam mana? Undang-undang keluarga. Oh, Ya. Juz 2 ni undang-undang dan undang. Ya, itu yang kita belajar. Apa ni kalau pergi ke Jabatan Agama Islam, bahagian undang-undang keluarga tu jadi tumpuan. Betul. Ya. Jadi itu sebabnya sekitar 21 ayat ini sebenarnya adalah antara ayat yang penting dalam perundangan keluarga Islam dan nanti kalau kita tengok dalam episod akan datang kita akan nampak di tengah-tengah bercakap tentang konflik yang berlaku ada cerita pasal solat pula. Ya, apa signifikannya itu kita akan bincang nanti. Namun kita lihat dahulu pada ayat 237 kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan ayat 237 pada hari ini. Iaitu meneruskan perbincangan perundangan keluarga Islam, hukum wanita yang diceraikan yang belum disentuh dan sudah disebut maharnya. Mari sama-sama kita baca ayat 237 untuk kita memahami apakah lagi yang ditekankan Allah agar kita maklum dan kita tidak melanggar kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar hari ini? Mudah-mudahan kita sentiasa ceria, sentiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling penting kita dapat menghidupkan jiwa-jiwa kita semua dan sudah pastilah untuk kita hidupkan hati-hati kita, jiwa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Hari ini masih lagi berkenaan dengan undang-undang dalam keluarga yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita contoh, ajaran, teladan baginda untuk sama-sama kita hayati dan juga panduan dalam Al-Quran Karim. Satu ayat saja hari ini, ayat 237 sama-sama kita hayati dan kita dengari. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan dan kebaikan ilmu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو
يعفو الذي بيده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 237 untuk sama-sama kita memahami bagaimana perundangan Islam apabila Allah menyatakan dalam ayat yang ke-237 ini wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa an ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Satu ayat terus Ustaz ya, sampai ke situ. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini? Kalau dalam ayat 236, jika seseorang itu tidak menyentuh si isterinya dan juga tidak pun menyatakan berapakah wang mahar Ustaz ya. Kalau di kat Malaysia ni wang mahar ini berbeza-beza ikut negeri kan. Dia ada yang bayar RM80, RM100, RM24 pun ada. Ada negeri yang tidak menetapkan mahar, ia bergantung ya. Tapi kita kena bezakan juga mahar dengan wang hantaran Ustaz ya. Kadang-kadang wang hantaran tu beribu-ribu tu pasal nak pergi buat kenduri apa sebagainya. Itu bukan mahar tu, mungkin sebahagiannya ataupun yang lain ya. Jadi kita kena jelas perkara tersebut dan itu diumumkan ketika pernikahan tersebut agar ianya jelas ya. Itu adalah hak mutlak bagi si isteri. Jadi apabila ianya tidak diumumkan, maka apakah yang perlu dibuat pada ayat 236 sebelum ini? Wa matti'uhunna 'alal musi', ya, iaitu bagi orang kaya dia akan bagi hadiah kepada bekas isterinya yang diceraikannya itu, ataupun kalau orang tak berapa kaya dia bagi sedikit. Ini adalah haqqan 'alal muhsinin, kewajipan kepada orang yang berbuat ihsan, yang ingin cemerlang dalam hidupnya, beragama, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berpisah masih lagi ingin memberi mut'ah ya. Mut'ah ini adalah sesuatu wang sagu hati ataupun wang hadiah untuk menggembirakan isteri yang dipisahkan itu. Itu adalah ciri orang yang ihsan. Maka di dalam ayat 237 ini Allah menyatakan wa in talaqtumuhunna, jika bercerai sebelum menyentuh ataupun berinteraksi hubungan suami isteri Ustaz ya. Spesifiknya adalah hubungan suami isteri, walaupun digunakan istilah tamassuhunna, itu tidak disentuh. Dia kalau sentuh-sentuh begini saja itu tak dikira ayat inilah ya. Yang dimaksudkan ini adalah hubungan suami isteri secara spesifik. Dan waqad faradtum, iaitu kamu telah menentukan mahar faridah sebentar tadi. Maka apakah yang perlu dibuat? Kalau berpisah, bercerai, pada waktu itu hendaklah dibayar setengah ya, setengah daripada wang mahar. Kalau dah declare Ustaz ya, awal-awal dah declare wang maharnya ialah RM200 contohnya kan. Kalau ikut negeri itu tengoklah. Tapi kalau nak tambah, itu adalah satu penghargaan daripada suami kepada si isterinya. Maka kalau katakan dia kata RM500, ataupun ada setengah kata saya nak bagi mahar sampai RM10,000 contohnya, maka kalau dah declare ya, kalau dah diisytiharkan dan dia tidak menyentuh ya, tidak menyentuh ataupun tidak ada hubungan suami isteri setelah berkahwin dan selepas itu berpisah, maka kena bayar setengah daripadanya. Kalau dah declare isytihar 1,000, kena bayar 500. Itu adalah kewajipan, dan selagi tidak ditunaikan perkara tersebut, maka dia berhutang Ustaz. Berhutang. Dia bercerai tapi hutang, dan hutangnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala kena menjawablah ya, kena menjawab. Tetapi di situ ada satu nilai yang amat besar yang diberitahu di dalam ayat ini, illa an ya'fun aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah ya, kecuali dimaafkan
ya, iaitu mereka para isteri memberi maaf ataupun yang si suami memberi maaf. Apa maksudnya? Bagi si isteri tadi sepatutnya dapat RM1,000, ya, dah diumumkan RM1,000. Dia maafkan, dia kata sepatutnya bayar RM500, ya, tapi dia kata tak apalah, tak payah bayar, tak apa. Ya, so itu isterinya memaafkan, bekas isteri. Ataupun yang si suami, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, ataupun si suami, ya. Tetapi kat sini kita kena beri perhatian kepada istilah alladzi biyadihi uqdatun nikah, iaitu orang yang memegang nikah, ya. Iaitu walaupun si isterinya memaafkan, tetapi yang membuat keputusan itu adalah wali pada isteri. Wali itu yang pasal yang memegang ikatan nikah adalah wali dan juga suami. Ya, itu sebabnya aku terima nikahnya tu dia pegang tangan bapa, dia tak pegang tangan si isteri, kan? Poinnya apa? Poinnya ialah seorang suami itu dia berkahwin dengan isteri tapi dia melalui kepada wali, dan wali itulah yang istilahnya uqdatun nikah, ya, biadihi uqdatun nikah, pada tangannya itu ada simpulan nikah, dan di situ pelajaran besar asalnya. Pelajarannya tentang hubungan wali dan suami ini pada satu pernikahan adalah amat penting, dan ini yang kita nak belajar lebih lagi. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat. Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat pada halaman 38 ayat yang ke-237 bagaimana Allah memberikan perundangan dalam keluarga Islam apabila sesuatu konflik berlaku yang mungkin berakhir ataupun menuju kepada perceraian. Allah sudah memberitahu kepada kita pada ayat 236 jika seseorang itu di antara suami isteri ini tidak berinteraksi, tidak ada hubungan suami isteri dan juga tidak dimaklumkan mahar, maka bagi si suami itu perlu memberikan hadiah, ya, mut'ah istilah di dalam bahasa Arabnya, untuk menggembirakan bekas isterinya apabila terpisah, kerana ini adalah haqqan 'alal muhsinin, bagi orang yang ingin cemerlang di hadapan Allah, ingin berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berpisah, masih lagi melakukan hak, iaitu kewajipan sebagai seorang suami, ya, ataupun seorang bekas isterinya tadi perlu mendapat bahagiannya untuk menguruskan emosi, Ustaz, ya, menguruskan emosi dan juga sebagai satu tanda ihsan. Pada ayat yang ke-237 ini kita melihat kalau seseorang itu sudah pun memaklumkan mahar, ya, sudah maklumkan maharnya dan tidak bersentuh, tidak ada hubungan suami isteri itu, maka dua pihak yang penting untuk membuat pilihan, ya, ataupun dua pihak iaitu suami isteri ini perlu memahami tentang setengah mahar perlu dibayar. Si suami perlu bayar pada si bekas isterinya itu, dan siapakah yang menentukan keputusan ini? Sudah tentunya si suami dan juga si bekas isteri. Tetapi di hujung itu ataupun di tengah-tengah itu Allah menyatakan illa an ya'fun, kecuali si isteri itu, ya, memberi maaf, iaitu tidak perlu bayar setengah wang mahar itu, ataupun si suami memberi maaf. Apakah tanda maafnya? Dia tak bagi setengah, Ustaz, dia bagi full. Dia dah janji 1,000, dia memang akan bagi 1,000 juga. Dia tak akan tarik. Itu tanda dia memaafkan. Sebagaimana kita belajar sebelum ini, bila sahabat bertanya yas'alunaka ma yunfiqun qulil af, ya, apakah yang ingin diinfakkan, maka jawapannya adalah al-af. Af ini sebenarnya maaf, tapi lebih daripada itu maksudnya adalah lebihan. Berhati besar lebih, maka kesannya bagi si isteri ini tak apalah, tak payah bayar setengah 50% tadi, ataupun si suami itu dia tidak pun menarik 50%, dia bayar full apa yang telah diumumkan sebelum perceraian itu berlaku. Dan di tengah itu Allah menggunakan perkataan alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang menentukan perkara ini adalah suami, dan walaupun dia berkahwin dengan isteri tetapi yang memegang ikatan nikah adalah wali, ya. Si suami akan bersalam dengan wali, ya, ataupun bercakap dengan wali untuk akad yang berlaku. Itu istilahnya biyadihi uqdatun nikah. Apa yang kita belajar daripada ayat ini ialah bagi satu hubungan suami isteri, pembinaan sebuah keluarga, sebenarnya ayah ataupun wali, mungkin abang kepada si isteri, mungkin pakcik, ya, mungkin atuknya, adalah amat penting untuk menentukan perkara ini. Kalau kita fikirkan, Ustaz, ya, bila perceraian ini berlaku, si ayah kena tanya kepada si anak perempuannya itu, kamu ni sebenarnya suami isteri dah berada di bilik, lebih kurang begitulah. Pertanyaan-pertanyaan untuk memastikan mana peraturan yang perlu diikut, sama ada kena bayar 50% ataupun tak payah bayar. Dan kalau katakan si wali tak tahu perkara ini, Ustaz, ya, tak tahu ataupun tak tahu nak tanya apa pada si anak dia, dia serah je lah pada anak dia, tiba-tiba si anak dia memaafkan ataupun tak mendapat bahagian 50% tersebut, sebenarnya dia tidak menyokong kepada peraturan ini dikendalikan, dan akhirnya mungkin akhirnya bergaduh, Ustaz. Bergaduh sahaja, bergaduh tu satu, tetapi lebih itu tak nak bergaduh di depan Tuhan, ya. Suatu hari nanti si suaminya akan merana, ya, kerana tidak membayar 50% dan si wali tidak mengingatkan perkara tersebut, ya. Dan ini perkara yang perlu diberi perhatian, ya, apabila kita membaca ayat 237 ini. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat ini, dan kita nak baca daripada awal sampai kepada litaqwa, ya. Apa kaitan afwa, ya, memaafkan dengan takwa? Ayat 237 kita baca sehingga litaqwa bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang menerangkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya undang-undang keluarga ini bukan sekadar hanya perkahwinan yang dilakukan, yang termeterai ataupun ikatan itu, tapi lebih daripada itu banyak ilmu-ilmu yang perlu kita belajari supaya kehidupan kita bertambah, kita kata baik, insya-Allah. Dan ada perkataan af, mungkin Ustaz Faham boleh sebut apa yang dimaksudkan dengan af itu. Sebab dalam ketika Ramadan, masa kita doa-doa di malam Ramadan tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mungkin ada dia punya makna-makna, Ustaz.
Kita baca dahulu ayat awal bahagian ayat 237. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 237 ya, sehingga di tengah itu Allah menyatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa ya, dan jika kamu memberi maaf maka itu adalah lebih dekat dengan takwa. Dalam bulan Ramadan ini Ustaz ya, ataupun dalam bulan Ramadan biasanya kita akan membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ataupun fa'fu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi Maaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah kami. Ada beza di antara maaf dan juga ampun, ya, Ghafur dan juga Afwa. Iaitu kalau kita silap Ustaz ya, kalau kita silap ataupun kalau kita lah sekarang ini kita tulis atas whiteboard lah contohnya, kita tulis. Kemudian tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, tangkap gambar apa yang saya tulis atas whiteboard lah, whiteboard besar begini. Maka bila tangkap gambar, kita padam atas whiteboard tersebut. Tak ada dah atas whiteboard, tetapi bagi tuan-tuan ada gambar dalam telefon, ada rekod. Itu namanya Ghafur. Kita tutup rekod ini, tapi rekod kat sana masih ada. Masih ada. Okay. Tetapi bila Afwa ialah kalau saya tulis, kemudian ada orang nak ambil gambar, kata oh tak boleh ambil gambar, ya. Kemudian saya padam. Bila padam, semua delete, ya, semua habis, dan dalam telefon semua tak ada rekod. Pun tak ada juga. Tak ada rekod, ya. Jadi itu maksudnya adalah kemaafan daripada Allah SWT. Jadi maksudnya ialah bila kita memohon pada Allah SWT pada bulan Ramadan, ya, dan juga dalam bulan biasa pun kita mohon, ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di hujung itu kita minta Allah maafkan ketika antara dua sujud. Itu menceritakan apa? Awal kita minta Allah tutup Ustaz ya. Ghafar itu maksudnya seperti mi'far. Mi'far ni topeng yang dipakai di medan perang. Jadi tutup muka kita daripada dikecam, atau bukan dikecam, dicam. Dikecam tu lain. Dicam dan dibunuh, ya. Pasal apa? Dia protected, dia dilindungi. Jadi orang tak kenal realiti kita yang sebenarnya. Bila kita mendapat keampunan daripada Allah SWT, Ustaz pun tak nampak saya yang original. Kan? Kalau yang originalnya tu, kalau tahulah sebenarnya, dosa banyak Ustaz. Nah, dosa banyak. Tapi pasal Allah lindungi, itu namanya mi'far ataupun maghfirah. Maka kita dengan kawan kita, dengan pasangan kita tidak mengetahui dosa yang sebanyak, ya, yang ada itu, dan itu adalah tanda Allah memberikan keampunan kepada kita. Dan Allah boleh bongkarkan. Allah boleh letakkan dekat Facebook misalnya, dekat page SPRM, okey, ini adalah dosa kerana rasuah sekian bilion. Allah boleh bongkar. Tetapi bila Allah ingin lindungi ataupun tutup, itulah yang kita mohon dengan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada rekod. Apabila bercakap tentang afwa ini, ialah Allah delete rekod tersebut dan kita tidak akan bertemu lagi rekod keburukan kita. Jadi kembali balik pada ayat ini, Allah kata kalau kamu mendelete rekod, maksudnya sepatutnya 50% kena bayar. Si isteri itu bincang-bincang dengan wali cakap tak apalah, kita tak payahlah, kan. Wali itu beritahu pada si suami tersebut, maka itu namanya memaafkan. Maka Allah menyatakan ini adalah lebih dekat dengan takwa. Dan bagi si suami pula, jika dia kata dia dah nak bagi 1,000, ya, maharnya, ataupun nak bagi RM100, apabila dia tidak tolak Ustaz, ya, dia bagi 100% apa yang telah dijanjikan, Allah menyatakan
ini juga adalah aqrabu lit taqwa. Jadi di dalam perundangan Islam ini kita ada syariat perundangan, tetapi dalam masa sama juga kita ada takwa, Ustaz. Ya, perundangannya 50%. Takwanya tak payah bayar. Bagi si isteri ataupun bagi si suami bayar 100% apa yang telah diumumkan. Jadi bila kita faham perkara ini dalam sebuah rumah tangga, ini waktu bercerai, Ustaz ya. Ini waktu bercerai. Jadi waktu tak bercerai, sepatutnya kita ada pilihan. Ya, ini hak saya, itu hak awak, kan? Itu hak. Tetapi kalau diuruskan dengan takwa, tak apalah, hak saya tak apa, ya. Yang penting saya boleh menunaikan hak tanggungjawab ataupun menunaikan tanggungjawab saya, dan si isteri juga dengan takwa, Ustaz, dia rasa okey, saya mungkin tak dapat hak saya nak ini, tapi saya tak apalah, yang penting saya dapat tunaikan tanggungjawab. Itu tandanya suami isteri yang bertakwa itu sudah tentunya dimudahkan urusan untuk pergi ke syurga, pasal tak kira banyak sangat, Tuan. Kalau tidak, ni berapa kan. Waktu bercerai pun Allah bagi dua pilihan, 50% ataupun maaf. Apatah lagi bila kita meneruskan kehidupan dalam keluarga yang ingin bahagia sampai ke syurga. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok, tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan okok. Ada orang dia buka dengan isap okok, tapi ni dia tak buka dengan isap okok, dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan, itulah support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. قرآن كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, kita nak belajar sedikit bacaan Al-Quran.
ataupun ayat yang telah kita belajar tadi, sebahagiannya daripada hukum hakam undang-undang keluarga yang begitu detail kita lihat dalam Al-Quranul Karim, sudah pasti ia memberi mesej kepada kita untuk sama-sama kita cuba belajar dan fahami. Dan bukanlah bila belajar tentang cerai kita berlumba-lumba untuk cerai, bukan. Tapi inilah ilmu pengetahuan di sebalik itu supaya kita dapat menjaga ketertiban, kehormatan rumah tangga kita yang dibina, kerana asas daripada keluarga lah lahir daripada masyarakat, membentuk masyarakat yang kita kata apa, yang berjaya, menjadikan sesebuah negara itu kuat. Kerana apa? Mengikut undang-undang peraturan. Kalau kita boleh mengikut undang-undang dan peraturan, maka insya-Allah inilah kehidupan kita akan menjadi indah. InsyaAllah. Benar, indahnya apa? Indahnya bersyariat. Ya, Ada buku betul. yang telah dihasilkan oleh tokoh negara kita, alhamdulillah. Baik, kita nak belajar sedikit tentang hukum tajwid ataupun dalam ayat yang ke-237 ini, boleh lihat di slide kita yang menyempurnakan hukum idgham pada kalimah faradtum. Kalimah apa? Faradtum. Dalam ayat yang ke-237 ini ada dua perkataan faradtum. Yang mana ni antara perkataan yang mencabar untuk kita menyebutnya, kerana kalimah faradtum ni ada huruf dad yang mati. Huruf dad ni kita tahu huruf yang kuat, huruf yang jarang kita dalam bercakap bahasa Melayu kita pun kita menyebut huruf dad, tak sebut dalam bahasa Melayu kan. Kemudian bertemu dengan huruf ta. Huruf ta, kalau dad tu di tepi lidah, makhrajnya, ta pula di hujung lidah. Maka di sini bacaannya kita kena baca secara idgham. Kita dah belajar definisi idgham kan. Idgham ni kita nak memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dalam istilah tajwid, idgham bermaksud memasukkan huruf mati itu ke dalam huruf yang berbaris selepas tu. Maka di sini huruf yang mati huruf apa? Huruf dad. Dad. Huruf dad yang mati. So nak macam mana nak masuk dad ke dalam ta? Sedangkan huruf dad tu kuat. Dan huruf ta itu kecil ataupun lemah. Huruf kuat nak masuk dalam huruf lemah. Maka akan berlaku kesukaran sedikit. Sebab itulah di sini kita baca secara idghamnya secara naqis. Tidak baca secara kamil. Idgham kamil ni maksudnya kita masukkan huruf mati ke dalam selepasnya secara total. Dah tak ada dah bunyi rupa huruf tu. Tinggal pada tulisan saja. Macam kita kata masuk dal ke dalam ta. Yang biasa kita baca tu. Qad tabayyana. Kita baca apa? Qad tabayyana. Kita tak baca qad tabayyana. Kita baca qad tabayyana. Tulisan ni macam mana? Qad tabayyana. Dal mati bertemu dengan ta. Tapi oleh kerana sini berlaku secara idgham, maka dal tu dimasuk ke dalam ta, tapi secara kamil, masuk secara sempurna. Sifat dan makhraj dal masuk semua dalam ta. Tak bunyi langsung suara dal. Qad tabayyana. Cuba sebut. Mana pergi dal? Dal dah dimasuk ke dalam ta. Hanya tinggal pada tulisan saja. Itu contoh idgham kamil, sempurna masuk. Tapi di sini kita tak boleh baca secara idgham. Idgham boleh, tapi idgham naqis, lawan kepada sempurna, kuranglah. Naqis tu maksud dia kurang. Idgham sebahagian je. Dot masuk dalam ta, masuk, tapi masuk sebahagian saja. Dia tidak masuk secara total. Tak boleh masuk. Sebab apa tak boleh masuk kalau orang tanya? Sebab tak mampulah huruf kuat nak masuk ke dalam huruf yang lemah. Maka masuk juga, masuk sebahagian. Sebab tu di sini kalau kita lihat kalimah faradtum itu, dot itu mati, dia letak tanda mati di atas dot. Dan di atas ta selepas tu tak ada tanda tasydid tak ada. Tak ada sabdu pun di atas ta. Kalau ada tanda sabdu atas ta, maka dimasuk secara total. Tapi sini tidak ada sabdu ataupun tasydid di atas ta. Maka kita kena matikan dot juga. Bunyikan sebahagian dot sebelum masuk dalam ta. Okey? Maka fokus pada contoh ini, saya buat dulu. Faradtum. 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 Fanisfu ma faradtum. Wa qad faradtum. Wa qad faradtum. Fanisfu ma faradtum. Begitu. Mana dot tu masih ada lagi bunyi dia.
Tapi tak boleh qalqalah. Kita tak boleh qalqalah. Tak boleh maksud dia kita faradtum, tak boleh juga gitu. Ya, walaupun huruf dad tu kuat. Masuk sebahagian saja. Maka jangan masuk semua, tak boleh baca faradtum. Ramai buat macam itu. Memang senangnya macam itulah. Fa nisfu ma faradtum, terus. Tak boleh. Sini masuk secara sebahagian, tak masuk semua. Baik, kita sama-sama ya. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Tu dua mula. Wa in talaqtumuhunna min qabli an وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم Okey, baik, huruf dad. Dan yang keduanya, hati-hati bila kita dah sebut idgham secara sebahagian, jangan tebalkan tum tu. Faradtum. Sebab dad tu tebal kan? Jangan jadi tebalkan tum tu. Bimbang jadi huruf ta. فنصف ما فرضتم maknanya kekalkan nipisnya ta. Tum lembut kan? Tum وقد فرضتم فنصف ما فرضتم وقد فرضتم فنصف ما فرضتم Itu huruf pada kalimah faradtum kita perhatikan huruf dad jangan bagi qalqalah. Dad dimatikan bunyinya. Farad. Kemudian baru tum, dan tum tu pastikan seni dalam menyebut tum, jangan tum. Tu macam pehlitum dan tak ada ni. Tum je. Tum. Orang lama dia tahu lagu tak faham. Kita nak belajar perkataan sikit. Perkataan pilihan kita pada hari ini selepas faradtum tadi tu ya. Apakah perkataan pilihan pada hari ini? Kita saksikan, iaitu wala tansaul fadla bainakum, ya, iaitu kita beri fokus kepada perkataan tansau, iaitu daripada perkataan nasia, lupa, dan ini yang kita akan belajar sebentar lagi, iaitu perkataan yang berulang 45 kali di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-An'am, surah Al-A'raf dan juga surah Al-Kahfi yang menceritakan bagaimana menguruskan satu perpisahan. Masih lagi Allah menyeru kepada seseorang suami isteri, bekas suami dan isteri ini untuk jangan lupa. Apakah yang perlu jangan dilupakan? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا
منهما جاهلا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada halaman yang ke-38 ayat 237 untuk kita melihat bagaimanakah peraturan dalam beragama ini, bagaimana indahnya syariat Islam, dan lebih daripada itu syariat ini menentukan ada peraturan dan ada takwa yang perlu disekalikan. Dan apabila seseorang itu ingin mendekati kepada takwa, ingin mencapai takwa, maka salah satu daripada komitmen bagi bekas suami ataupun isteri tadi ialah memaafkan. Dan dalam perbincangan oleh Ibnu Abbas, ya, jika katakan si isteri dia kata dia tak nak maafkan, dia nak 50%. Kemudian wali dia cakap tak apalah maafkan. Yang menangnya adalah wali. Ya, wali itu pasal yang memegang ikatan nikah itu adalah wali dan juga suami. Maka kalau ayah dia kata tak apalah maafkan, si anak dia cakap tak boleh, saya nak 50%, kan. Perbincangan Ibnu Abbas menyatakan kerana ayat ini mempunyai perkataan alladhi biyadihi uqdatun nikah, merujuk pada suami dan si wali, maka jawapan daripada wali itu yang mendahului kepada si isteri. Sampai tahap begitu sekali kerana asasnya itu ada di dalam Al-Quran, bukan kerana kesianlah pada si isteri tu, dia nak 50% kot, kan. Dia yang merana contohnya lah, ya. Tetapi antara pendapat sendiri dan juga pendapat daripada langit, iaitu daripada Al-Quran, maka sudah tentunya kita ingin berpaksikan kepada panduan di dalam Al-Quran. Maka di hujung itu Allah menyeru lagi selepas perkataan takwa, ada satu seruan, ya. Kalau orang yang memilih jalan takwa berbanding dengan jalan 50% itu okey, ya. Itu adalah syariat, ya, itu adalah perundangannya. Minimum lah Ustaz, ya. Kalau kata di jalan raya tu, kita kalau ikutkan, kitalah yang beratur untuk bayar tol tu, kita yang berhak, ya. Tetapi kalau orang yang bertakwa, tak apalah, bagilah peluang orang kat depan. Kadang-kadang bila takwa tu rendah tu, yang tak bagi peluang, tak payah bagi orang potong tu, kan. Kita makin rapat lagi kereta ke depan. Tapi kalau masa tu adalah dengar Quran, teringat balik pada istilah takwa, saya maafkanlah, maka kita akan memberi ruang kepada orang yang berada di tepi yang nak masuk queue tersebut. Baik. Jadi mari kita sama-sama membaca ayat 237. Apabila takwa menjadi pilihan, seseorang itu diingatkan pada hujung itu. Ayat 237 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Ayat 237 baca full ataupun wa anta'fu. Kita daripada wa anta'fu aqrab lit taqwa. Okay, fokus kepada takwa, insya-Allah. Baik, kita sama-sama hayati bacaan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallah.
Surah Al-Azim, dan jika kamu memaafkan, memberi maaf, aqrabu littaqwa, ya, itu adalah lebih dekat dengan takwa. Dan sudah tentunya bila bercakap tadi antara hak bagi si isteri itu tadi boleh mendapat 50% dan juga bagi si suami yang menceraikan isterinya itu boleh memberi 100%. Siapa dulu yang nak dapat takwa saatnya, dia akan memberi maaf. Mungkin yang si suami ni bertakwa, dia kata tak apalah, saya bagi 100%. Kemudian si isteri pula bertakwa juga, dia kata tak apa, tak payah bayar pun tak apa. Ya, tak apalah, si isteri ambillah hadiah tersebut kan, tak ada masalah. Dia cabarannya ialah kalau dua-dua tak bertakwa. Dua-dua tak bertakwa, dua-dua tak bayar, dan seorang lagi kata saya nak 100%. Memang langsung tak bertakwa lah pada waktu itu. Dan itu sebabnya mengapa Quran perlu kita bina, kita didik dalam keluarga, dalam masyarakat. Kerana kalau tidak, yang si isteri kata kamu dah kata 100%, ya, maka bagi saya 100%. Kan? Ayahnya pula tak bertakwa, kata bukan 100%, 200%. Dia buat pula peraturan dia tersendiri pasal ini damage yang berlaku pada anak saya, pada diri saya, kan, sampai masuk ke mahkamah pun boleh berlaku. Kerana apa? Kerana bukan atas dasar takwa, bukan atas dasar perundangan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau orang memilih takwa, Allah mengingatkan lagi, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan fadal, kebaikan, kurniaan di antara kamu. Maksudnya si suami, Ustaz, ya. Kalau secara ringkasnya, jangan lupa itu ialah memberikan 50% tadi. Si suami kena bagi 50% dan si isteri menerima 50%. Bukannya saya nak 100%. Baik, itu minimum. Tetapi kalau katakan seseorang yang bertakwa tidak diseru untuk tidak lupa fadal ini, ialah si isteri walaupun bercerai, jangan lupa segala kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat oleh si suami. Dan si suami itu juga jangan melupakan segala kurniaan, kebaikan yang telah dibuat oleh bekas isterinya. Jangan pula dia kata dia tu tak boleh pakai, kan. Itu adalah tanda bukan bertakwa lah, Ustaz. Ya, orang yang bertakwa ketika bersama ada perbezaan pendapat apa sebagainya pun dia memilih untuk memaafkan, dan kalau berpisah pun dia masih lagi memilih untuk memaafkan dan tidak lupa segala kebaikan bekas isterinya ataupun bekas suaminya. Bukan dia letak dekat Facebook ke, dia declare, dia kata suami saya ni memang tak boleh pakai, ataupun isteri saya ni dulu saya tak beritahu je, rupanya begini kan. Itu adalah tanda betapa takwa, tidak takut Allah itu berlaku dalam diri individu. Allah kata innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan amat melihat. Bila dalam Al-Quran, Ustaznya, Allah ada dia basirun bima ta'malun, tetapi bila Allah mulakan dengan bima ta'maluna basir, Allah sedang memberi highlight kepada apa yang kita lakukan. Si suami, adakah kamu betul-betul kamu lakukan 50% kamu bagi kepada si isteri, ataupun si isteri itu menerima, ya, dan tidak melupakan kebaikan si suami tadi itu? Adakah itu dibuat, ataupun kamu menulis dekat Facebook ke, dekat mana-mana, memberitahu pada dunia segala kekurangan-kekurangan, yang kelebihan tak nak diberitahu tentang bekas suami, bekas isteri. Kalau tak nak tulis pun tak apalah, tapi jangan dilupakan perkara tersebut, kerana itu tanda seseorang itu bersyukur Allah pernah menemukan si suami dan si isteri suatu masa dahulu dalam fadal, dalam satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah highlightkan basir kerana apa? Kerana bab ini domestik, Ustaz, ya, dalam rumah. Ya, kadang-kadang dekat dalam WhatsApp dia perbincangan itu berlaku. Jadi tak ada siapa yang tahu bahawa si suami itu bayar 50% ataupun si isteri itu menerima 50% tersebut. Ini memang masing-masing berita masing-masing. Kadang-kadang mungkin si ayah pun, kalau ayah tak follow up, tak tahu bahawa si suami itu dah transfer 50% kepada si isteri. Tetapi siapakah yang melihat perkara ini? Kalau katakan tak ada siapa-siapa lihat, tak ada hakim, tidak ada pemimpin yang enforce perkara ini, rupa-rupanya Allah amat melihat. Dan bila Allah melihat, kalau kita orang yang berpisah ini mengikut jalan takwa, maka Allah akan memberikan balasan. Tetapi kalau katakan Allah nampak bahawa si suami ini menzalimi kepada si bekas isteri, tak nak bayar 50% tersebut, maka sudah tentunya kalau pak polis trafik, misalnya, dia nampak kita laju je, kan, tangkap gambar, kan. Kalau dekat US tu dia kejar orang tersebut. Ini kalau Allah nampak kepada suami yang tidak mahu membayar 50%, bersedia sajalah untuk dikejar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup tidak akan aman, Ustaz, ya, kerana tidak mengikut syariat takwa. Ataupun si isteri pun sama, ya. Kalau dia kata bahawa dia nak tulis dekat Facebook, nak beritahu pada satu dunia, maka bersedialah Allah
Allah akan kejar ya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah saling memaafkan kesilapan dan kekurangan antara satu sama lain. Itu yang kita belajar. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Yang kedua, beri mahar kepada wanita mengikut persetujuan kedua-dua pihak, ya. Dan kalau katakan berpisah, minimum adalah 50% perlu ditunaikan jika dia tidak disentuh oleh si suami. Dan yang ketiga, sentiasa berkasih sayang dan mengutamakan kebaikan antara kedua keluarga. Itu sebabnya si suami dan si wali adalah yang memegang ikatan nikah tersebut. Maka perlulah si suami berbincang dengan wali dan jangan sekadar kahwin dengan isteri. Sebabnya dia lupa semua keluarga dia. Dia ingat dia kahwin dengan isteri, ya, padahal isteri itu telah dijaga oleh ayah dia 20-30 tahun, dan perlulah mengingati fadal yang telah diberikan, kurniaan yang Allah berikan melalui wali ataupun keluarga si isteri. Dan kita berdoa Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan makbul doa kepada kita, dan insya-Allah kita doakan pada tuan-tuan juga sebagaimana kita belajar sebentar tadi, perjuangan Al-Quran dalam keluarga, dalam masyarakat ni amatlah penting. Kita tidak mahu lagi dengar Ustaz ya, ramai orang suami yang gantung tak bertali lah, gantung bertali-tali lah apa sebagainya. Kerana apa? Kerana tidak memahami tentang peraturan dalam agama ini. Dia rasakan jadi suami boleh buat apa sahaja, jadi isteri boleh buat apa sahaja, boleh ikut akal. Rupa-rupanya Allah sudah menetapkan satu jalan lurus untuk kita membina keluarga. Kalau bersama ke syurga, kalau berpisah masih lagi menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sebagai satu platform, tuan-tuan boleh menyumbang dan menghubungi nombor hotline untuk kita sama-sama memperkasakan nilai yang ada dalam Al-Quran, dalam organisasi, dalam masyarakat kita, kerana kita yakin bahawa dengan Al-Quran inilah talian daripada Allah yang amat penting untuk kita sampai ke syurga penuh dengan kenikmatan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين